Misal tak ada salah. Yang nak misal ni kena mengaku ada salah. Sebab itu pengakuan dosa tu merupakan syarat yang cukup penting hang Allah tadi, baru boleh dapat menyesal. Kalau kita tak iktiraf kesalahan kita nak mengaku, kita nak menyesal tak? Itu maknanya kita kena mengaku kesalahan kita. Tak kira siapa pun. Tak kira siapa pun, orang besar ke, orang kecil ke, hang siapa ke. Kalau kata rumah tangga, pak boleh mengaku kesalahan, mak boleh mengaku kesalahan dia, anak boleh mengaku kesalahan dia. Maknanya barulah kesemua boleh menyesal, baru dapat syarat taubat. Itulah kaedah dia tuan-tuan, untuk mendapat rahmat daripada Allah. Tapi hak mula tadi tak ada, pengakuan dosa tak ada, mengaku dosa, mengaku salah tak ada. Itu maknanya untuk mendapat rahmat daripada Allah. Jadi kita lah kadang-kadang macam saya sebut tadi, mengaku salah, selesai masalah. Itu yang kadang satu petua yang Tok Guru bagi kat saya. Ingat lagi, kita esok kalau hang mengajar ke apa ke, hang akan jumpa banyak orang. Bila jumpa banyak orang, contoh orang yang akan bertanya. Kita mengajar, akan jumpa lah orang bertanya. Dan tanya tu macam-macam jenis. Ada tanya nak tahu sungguh, ada tanya yang dia tahu dah tapi dia nak bagi orang lain tahu. Yang ni pun tak apa, bukan kata sagi yang ni tak boleh, boleh. Maknanya dia nak bagi orang lain tahu pun tak apa. Ada tanya maknanya dia nak suruh Tok Guru paku orang lain. Nak suruh tanya-tanya tu, memang dia tak sebut nama kawan tu, tapi memang dia sedia cerita semua pada sifat kawan tu. Dia suruh Tok Guru paku kawan tu, tolong dia nak paku tak boleh, dia suruh Tok Guru paku. Ada juga jenis aku tu. Ada juga jenis aku tu tuan-tuan. Yang ni dia ikut niat dia. Kalau niat dia tu baik, tak apa. Kalau niat dia tu tak betul, dia nak paku orang lain, dia tak suruh paku, nak pukul orang lain saja dalam keadaan tadi. Itu tak betul. Ada juga dia tanya nak tunjuk hebat. Dia seorang hebat ni, boleh tanya Tok Guru. Jadi macam mana nak kenal semua ni? Kenal semua ni melalui pengalaman. Kalau mengajar mungkin setahun dua tak boleh tahu. Tapi kalau kita mengajar lama, insya-Allah boleh tahu tuan-tuan, insya-Allah lah. Bukanlah kata saya mengajar lama tak lama. Mula tahun 96 saya mula mengajar ni sampai kelar ni tuan-tuan. Maknanya alhamdulillah lah, korang boleh tahu lah juga, boleh tahu. Orang tanya, ada satu pakcik tanya, lagu mana ustaz, cuba abang tua lah. Tak tahu lah lagu mana orang tanya tuan-tuan. Hak yang orang tanya nak tunjuk hebat ni banyak. Antaranya pertanyaan yang melibatkan fakta. Ustaz cuba cerita kaedah ni dengan fakta dia, semua hukum hakam dia dengan sempurna, tidak lari sikit pun. Tanya tu hebat lah. Siapa boleh hebat kau tu? Boleh hebat tahun sekian-sekian bulan, sekian-sekian hari, sekian-sekian, macam mahkamah tanya, hakim tanya. Hebat apa sekian, pukul berapa sekian, buat apa, nak pergi, siapa nak boleh hebat kau tu? Tu memang tanya tu hebat lah tuan-tuan dalam keadaan tadi. Betul. Yang kedua, ni ciri dia yang mudah pengalaman kita nak tengok, iaitulah bahawa hakikat bila dia tanya sesuatu yang maknanya tak memberi manfaat kepada manusia. Contoh dia tuan-tuan, Ustaz, Siti Maryam, mak Nabi Isa, berapa umur dia? Mana nak tahu? Mana nak beritahu nak buka kitab pula, cari pula dan sebagainya dalam keadaan tadi. Muka dia lagu siapa? Nak beritahu lagu siapa? Lagu Latifah Umat kan mati dah. Mana nak tahu? Siapa pernah tengok muka Siti Maryam? Okey, kalau ada riwayat sekalipun, apa manfaat untuk kita? Kalau tahu kata muka dia macam Latifah Umat, nak buat apa? Contohnya, nak buat apa? Apa masalah? Apa untung kat kita? Itu contohlah. Contoh itu soalan dia. Lagi ustaz. Ni pengalaman. Pengalaman itu maknanya. Pengalaman. Okey. Lepas tu dia tanya-tanya lagi, dia tengok orang. Boleh tak siapa nak masalah tengok dia pun. Itu soalan dia dalam keadaan tadi. Itu contoh. Contoh. Jadi jumpa banyaklah hak yang jenis lagu ni. Tu Tok Guru bagi petua. Kalau jumpa hak yang jenis dia nak tunjuk hebat, dia takabur ke apa dan sebagainya. Senang
Dia tanya soalan fakta tadi ni. Mak sebut satu ni, jangan lari sikit pun macam mahkamah tanya. Jawab apa? Ustaz, cuba nyatakan yang ni. Jawab dia senang ya. Tak tahu saya. Senang. Dia penaik, kita berjatuh diri kita. Sudah selesai salah. Tak tahu, saya tak tahu. Habis saja. Sekurang-kurangnya kita ajak diri kita untuk jujur. Pasal kadang-kadang hak yang ni pun dia timbul elak lagi dia main. Kadang-kadang hak mengajar ni pun dia nak jawab tak tahu, dia rasa leceh. Dia rasa malu nak jawab tak tahu. Rasa leceh. Sedangkan awak hantar semua orang. Itu masalah dia. Yang tu satu-satunya kita, yang tu main dari hati. Imam Malik memang kalau nak cakap hebat lah. 10 soalan, satu soalan saja dia jawab. 9 soalan wallahu alam. Takkan dia tak tahu. Dia tahu. Tapi pasal apa sebenarnya soalan dia tak jawab? Dan soalan dia tak jawab pasal dia ragu-ragu dengan jawapannya. Ragu-ragu pun dia tak berani jawab. Ni tambah kita. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Jadi dia tak mahu tahu. Jadi kita belajar ajak sifat kita ni supaya kita pun buang mazmumah. Tak tahu saya. Bila kita sebut lagu tu, tuan-tuan, dia mati angin. Dia mati angin. Dia pun mula proses. Dia tanya tu kadang. Okey, contoh satu lagi ada orang tanya. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ba tu apa makna? Anak jawab pun ada tuan. Nak tahu tuan-tuan ada jawab tak? Hang jawab apa pun dia ada jawapan dia. Mana kita jawab apa tak betul. Masa tu dia pukul apa no salah rupa semua dia mula lah senang jawab tak tahu saya, dia baca ingin tak tahu nak kata apa. Itu satu cara dia dalam keadaan tu dia. Tapi jangan ada juga jenis orang dia ada senjata lema. Dia kata apa? Ustaz saja yang tu pun tak tahu. Ada tak? Ustaz saja yang tu pun tak tahu. Tulis gagah ni. Ada orang main ke saya. Dia kata, pakai serban saja yang tu pun tak tahu. Saya kalau ikut pongweh kita tuan. Saya nak panggil dia main. Pakcik main tak? Awak ya? Main. Dia main. Saya nak ambil serban nak buat atas kepala dia. Jawab. Jawab pula. Pasal dia kata pakai serban saja yang tu pun tak tahu. Jawab pula. Dan semua aku tahu. Itu soalan dia. Maknanya bukan serban nak jawab. Yang satu sebutlah serban ni sunnah. Ini sunnah. Dia kata aku lah, tak timbul ni bukan saja kata melawak-melawak. Pakai serban saja yang tu pun tak jawab. Yang tu pun tak boleh jawab. Kalau dah hang boleh jawab, jawablah. Nak tanya apa, tanya jawablah. Itu persoalannya dalam keadaan tadi. Betul. Itu yang kadang kalau Allah payah kita menangani. Macam mengajaklah tuan-tuan. Saya cukup takut apabila orang tanya. Bukan takut pasal apa? Takut tu maknanya iaitulah kita tak dapat tunai amanah rumah tanya. Kadang dia tanya dia nak maklumat suruh. Tentu kita jawab saya kena ke tak kena wallahu alam. Itu soalan dia dalam keadaan tadi. Maknanya betul ke tak berdasarkan kaedah Tuhan kita ingat-ingat lupa kadang-kadang dalam keadaan tadi betul ke tak. Sebab itu maknanya dalam keadaan tadi baik itu berhati-hati sungguh-sungguh. Tu yang satu. Yang keduanya tuan-tuan, saya suka orang tanya. Pasal apa? Bila orang tanya dia tambah ilmu kepada kita. Sebab kita nak buka kitab saja tak buka. Tak buka. Bila orang tanya masalah ni, kita buka kitab. Bila buka kitab ni, kita akan dapat lagi banyak, lagi rendang. Itu yang syurah tu kadang orang tanya. Tapi itu dia lah. Kadang dia tanya dia tak boleh jawab spontan. Tak boleh jawab spontan. Dia nak kena balik tengok apa semua. Mai bulan depan baru boleh jawab. Bulan depan nak jawab pula terlupa. Habis. Tu yang kadang ada orang sebut ustaz ni tanya yang nu tak jawab, yang ni tak jawab. Kata postpone sampai 2 tahun tak jawab. Lupa hang buat macam mana?
Kadang tak ada masa nak buka, nak tengok dan sebagainya. Itu kena faham dalam kaedah tadi. Yang ni tu contoh nak bab kata cara berjatuh. Begitu juga senang cara kita nak selesai masalah pada hari ini, senang ya. Mengaku dosa tu baru boleh menyelesai. Mengaku dosa, insya-Allah tu boleh menyelesai tuan-tuan dalam keadaan tadi. Baik. Yang ketiga, celaka iblis, walam yalum nafsuhu. Dia tidak pernah mencela diri dia. Mencela diri ni apa maksud? Tak pernah peleceh diri. Jadi maknanya satu, mengaku dosa. Ini cara yang terbaik ni. Kita buat kesimpulan dalam Adam ni. Kita ambil iblis dulu. Okey, iblis dia celaka pasal apa? Satu, tak mengaku dosa, tak iktiraf dosa. Yang kedua, yang itulah tak pernah menyesal. Yang ketiga, tak pernah mencela diri kita. Tahu cela diri ni guna. Contoh kita duduk saja-saja teringat dosa kita buat, menyesal lah. Allah, aku tak buat itu pun tak apa. Awak tak guna semua hak ni. Buh kat kita lah, bukan orang lain. Kita buh nama kita pula. Contoh, tak guna sungguh bedrut. Contoh buh nama kita. Awak yang hang buat. Contohnya, takkan hantar reti. Hang ingat orang hantar reti buat. Maknanya dia punya kesalahan dia, kesan dia. Nombor dua. Nombor satu yang paling hebat, orang reti buat. Kita buh kita lagu tu. Celah pula diri kita. Tak guna semua hang, tak guna. Biar orang tak usah maki kita. Biar kita maki kita sendiri. Itu celah diri. Hang nak jadi apa? Hang duk makan hak Tuhan. Bukan kita duk maki kita lah. Duk kata kita, bukan kita kawan. Kita kata kat kita sendiri. Nak maki tengah malam, teringat balik dosa kita. Kita buah kita lagu tu. Hang nak jadi apa sebenarnya? Orang boleh hidup lama. Umur 60 lah tuan-tuan. Umur 60 lah. Berapa hari lagi? Kalau ambil umur Nabi 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi ya. Buah lagu tu kat kita sendiri. Buah lagu tu kat kita. Jadi ini semua punca-punca untuk dapat kekuatan untuk taubat. Tapi siapa nak celah diri, siapa nak maki diri, dia maki orang boleh, maki diri dah. Dia maki orang boleh, dia maki diri tak ada. Tak usah kata dalam bab kita kata nak maki teruk-teruk dalam keadaan tadi. Kita boleh pergi belecak kat orang bila kita belecak kat dia. Lain cuba bayangkan dalam sehari tu kita boleh belecak kat orang. Kalau kita sebagai contoh mak, kita boleh belecak kat anak-anak kita. Masa bila kita belecak kat diri kita sendiri? Tak ada. Ni nak belecak tak boleh ustaz, kena ada orang depan. Kalau orang tak ada depan tak boleh belecak. Senang, saya bagi satu petua, beli cermin besar. Dia beri untak kata cermin murah. Dia beri untak bukan lama, cermin murah dia kata. Dia beli sebiji. Buh dalam bilik. Balik lagi duduk saja, pak belecak kaitan. Apalah hang tak guna tunjuk dia pun tunjuk kita lah. Sama buat lagu tu. Itu persoalan dia. Tu hujah dia mudah je lah. Kita boleh belecak ke orang bila kita belecak kat kita. Itu maknanya. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat, walam ya'zam ala taubah. Dia tidak pernah berazam untuk bertaubat. Dia tak pernah berazam untuk bertaubat iblis ni. Tak pernah berazam. Tak mana bukti tak pernah berazam. Tak pernah berazam, bukti dia yang paling besar. Lepas-lepas Tuhan kata hang buat salah, dia tak mengaku salah apa semua, tak apalah. Tuhan kata hang buat salah, dia cabar Tuhan pula. Dia kata apa? Dia buh taik kat siapa? Dia buh taik kat Adam. Dia kata kerana Adam ni lah, pasal itu Tuhan bubuh kat dia. Lalu dia pun nak tunjuk kata bahawa hakikat dia tak bersalah, dia pun tak berazam untuk bertaubat. Dia cabar pula Allah, dia kata dia dah sesat dah. Dia nak bagi sesat anak cucu Adam sampai kiamat. Dia minta izin kat Tuhan pula. Minta izin, dia kata Tuhan bagi izin kat dia untuk apa? Untuk menjahanamkan anak cucu Adam. Isytihar perang, hantar ultimatum pula untuk berperang dengan anak cucu Adam. Itu yang keempat. Jadi kita kena ada azam, ada kekuatan dalam. Maknanya biar hati kita ni berubah tak berubah tu nombor dua. Diri kita berubah tak berubah tu nombor dua. Bukan kata tak boleh berubah, kena berubah. Tapi ni hak yang perkara utama, biar kita nak melakukan perubahan setiap hari dalam hati kita kena ada. Nak berubah. Kita buh lagu tu tuan-tuan. Baik, yang keempat. Dan yang kelima, yang ni yang paling besar.
wa qanata min rahmatillah, dan iblis berputus asa daripada rahmat Allah. Putus asa ni pada dia, Tuhan tak ampun dia dah. Kalau betul lah, kita bahkan sampai peringkat kalau kita ni jenis penjahat profesional. Tahu penjahat profesional, dia bila main jahat sungguh-sungguh, dia bukan tak mau tobat, dia mau tobat. Tapi iblis main kata kat dia, hang nak tobat Tuhan boleh terima kalau lagu muka hang ni. Hang baru baik 2-3 hari ya, jahat sungguh-sungguh dulu ni Tuhan boleh terima lah. Dia pun kata, sungguh juga, biar pergi alang-alang menyelup pekasam, biar sampai ke tiap asap. Ada kata lebih dalam keadaan tadi. Contohlah pepatah, biar kalau kata dah teruk dah, biar teruk tu dah, biar pergi. Dia kata lagu tu, setan kata betul, dia angkat tangan tu betul. Maknanya putus asa daripada rahmat Allah. Kita jangan putus asa. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Banyak mana sangat dosa kita kalau nak banding dengan seorang foto. Itu soalan dia. Tapi jangan pula kita pergi guna hujah tu soal lagi. Tak apa, aku buat jahat, orang mana pun tak jahat macam orang jahat buat bila dikit yang Tuhan boleh ampun. Yang tu tak mau lah. Yang tu dia buat dolok main pula dengan Tuhan, seolah-olah macam orang kata apa, maknanya dia mau ambil mudah. Maksud kita pegang lagu tu ialah aku buat jahat tak banyak mana dengan dosa orang yang banyak tu, makna hak banyak Tuhan ampun. Takkan aku Tuhan tak ampun? Itu soalan dia. Yang itulah menyebabkan celakanya iblis. Lah kita ambil pula Adam pasal apa dia bahagia. Sebaliknya hak tadi ni. Kita ulang. Saya tak mau perangat banyak-banyak lah. Pasal cuma dia memberi refleksi kepada maksud hak tadi ni. Okey, Adam dia bahagia kenapa? Yang pertama dia mengaku dosa. Yang kedua, wa nadima alaih, dia menyesal. Lepas tu yang ketiga, dia mencela diri dia. Yang keempat, wa asra'a fi taubah, dia segera tobat. Dia buat salah tu dia tobat terus. Dan yang kelima, dia tak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa bukti Adam? Bukti dia mencela diri dia, dia menyesal, dia segera tobat dan sebagainya. Doa yang maksur yang kita doa mai. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Hak 5 semua masuk dalam tu. Rabbana zalamna, wahai Tuhan, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana, wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau tak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami daripada kalangan orang yang cukup rugi di dunia dan di akhirat. Itu persoalan dia tuan-tuan dalam keadaan tadi. Itu maknanya untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Jadi saya rasa hak sahabat ni makna merangkumi maksud 3 syarat tadi untuk kita faham. Jadi ingat, kepastikan taubat kita sempurna, 5 tu berada kepada kita. Yang itulah saya ulang balik, mengaku kesalahan. Kita buat salah, mengaku salah. Lepas tu menyesal. Lepas tu kita ni kalau boleh belajar celah diri kita. Belajar celah diri kita. Jangan kita duk celah orang lain yang pandai. Celah diri kita sama. Celah diri kita. Kalau tengok apa berlaku, pengajaran yang diberi oleh Allah, tengok kat kita sama. Itu maknanya. Yang kemudian lagi, yang keempat, segera taubat. Segera taubat. Dan kemudiannya yang kelima, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dosa dengan Tuhan. Bagaimana dosa dengan manusia? Wallahu alam. To be continued. Kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Dan jika dosa itu mengenai hak manusia, tanda tentu insya-Allah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu alam. Jadi sekian dekat itulah, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Sahabat dia kata lagi. Jazakallahu khairan katsiran. Ucapkan kepada Fadil Ustaz Badrul dan penyampaian kuliah-kuliah sebentar dari sini ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti mana yang telah dimaklumkan, mungkin saudara Syamsul telah mengumumkan pada minggu yang lalu, berkenaan tentang
satu lagi cawangan paksi kita di Taman Widuri, insyaAllah, yang mana pada sebelum ini dikelolakan oleh Al-Fadhil Ustaz Jafri sendiri, iaitu kelas pengajian yang beliau buat di rumah beliau. Lalu beliau telah mengamanahkan kepada kita di paksi untuk mengambil alih kelas pengajian yang dilaksanakan di rumah Datuk, yang mana sekarang ni saya difahamkan telah berpindah ke Dewan di Taman Widuri. Taman Widuri mana? Dekat menghala ke penjara tu kan. Situ lah Taman Widuri, dekat Sungai Duri. Dekat Sungai Duri, Taman Widuri, Sungai Duri. Jadi insya-Allah kelas pengajian di situ pada hari Ahad pagi, sama macam kelas pengajian kita di Limau Tebat. Jadi maknanya sekarang ni paksi kita ni, paksi Krian kita ni ada 5 anak. Betul? 5 anak. Sama Banak Baru, kedua Pak Nibung, 3 Limau Tebat, 4 Terak, dan satu lagi Taman Widuri ni dia ada 5 tempat yang alhamdulillah Allah Taala bagi amanah kepada kita untuk sama-sama menyebarkan ilmu. Cuma yang saya difahamkan oleh saudara Syamsul, sahabat-sahabat yang mengaji di Taman Widuri sana, maka berhajat kepada wakaf kerusi. Kerusi maka tak cukup. Ada yang bersila main, tak cukup, jadi kau main duduk bersila kat dewan tu lah. Jadi mungkin kita akan tambah lebih kurang 10 ataupun 20 buah kerusi macam tu lah. Pasal kerusi yang sedia ada difahamkan ada 50. Jadi jumlah tu pun insya-Allah makin bertambah. Jadi kalau siapa-siapa yang ingin yang berhajat untuk menyumbangkan dana untuk kita berikan kerusi bagi kelas paksi di Taman Widuri yang baru kita ambil alih ni, insya-Allah sekali lagi lepas kelas tolong masukkan dalam bagnya kuning ni. Siapa yang berasa nak sumbang, tak kisahlah nak bagi berapa pun, insya-Allah untuk kelas paksi di Taman Widuri, insya-Allah. Jadi pada hari Ahad ni kita dah mula dah, dan ada dah rotation dia untuk ustaz-ustaz yang mengajar sana. Tapi saya tak dapat maklumat jelas dengan siapa yang mengajar minggu-mingguan. Tapi sama konsep macam kelas paksi yang lain. Mengajar berkitab, insya-Allah. Kemudian yang keduanya, pada minggu hadapan insya-Allah kita kelas di sini akan menerima satu lagi, alhamdulillah, insya-Allah, pada Ustaz Samad daripada Tanah Kebun. InsyaAllah akan menggantikan pada Ustaz Jafri, yang mana telah berangkat ke Yaman pada minggu lepas, alhamdulillah, insyaAllah. Jadi pada minggu hadapan kelas Kitab Indahnya Hidup Bersyariat akan dikelolakan oleh pada Ustaz Samad, seorang tenaga pengajar daripada Pondok Tanah Kebun dekat belah Tanah Kebun sana. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama dengan pada Ustaz Samad, insyaAllah. Pada hari esok, insyaAllah, kuliah akan disampaikan oleh Fadhil Ustaz Edi Amin. Dan pada hari Ahad, insyaAllah, akan disampaikan oleh Fadhil Ustaz Abu Naim, insyaAllah. Jadi asalnya setakat itu pengumuman yang saya sampaikan, insyaAllah. Jumpa Abdul Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina Allahumma zidna 'ilman wa faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya' wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyanah wa amwalana min ar-riba. Wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
beg tadi tu boleh buat katalog yang senang. Saya minta mahal tu dalam family. Tak apa. Tengok kat je terang. Mana beg tadi? Beg belakang. Macam beg kuning tadi make up habis tak? Tengok habis tu. Baju kuning kena diri tadi. Tegas.